Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Sulaiman Sidik, nama matrik 056491, dan saya akan memulakan pembentangan kes bagi kumpulan kami, yakni kami memilih kes bagi assignment kami ni berkenaan tajuk talak lah, kes talak. Kumpulan kami akan mereview sedikit sebanyak kes ini. Okey, yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam kes ini ialah Abdullah Fuad bin Muhammad dan Madiza binti Awang. Kes kurungan 2013 1 SHLR 76. Kesalahan mal atau jenayah yang dilakukan atau syekh yang terlibat, pemohon dan responden sebelum ini telah disabitkan sah bercerai mengikut hukum syarak oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu dalam kes mak. Permohonan bernombor 110050540553 tahun 2011 dengan perceraian talak 1 kali pertama, yakni talak raj'i pada 29 Jun 2011 bersamaan 27 Rejab 1432 Hijrah, yang mana perceraian tersebut berlaku secara lafaz soreh oleh pemohon melalui panggilan telefon. Pada masa berlaku perceraian, responden berada dalam pantang, yakni di pasal bilik ini kerana bersalin anak pertama mereka. Antara penceraian ialah perselisihan faham yang berlaku antara mereka berhubungan di mana tempat responden akan berpatang selepas bersalin. Hukuman yang dikenakan, mohon dan responden masih belum lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri. Jika sah berlakunya rujuk antara pemohon dengan responden sebagaimana yang didakwa itu, maka timbul pula lain-lain implikasi hak dan tanggungjawab dari berlakunya rujuk yang disabitkan itu. Seterusnya, bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes. Mengikut undang-undang, bidang kuasa mengenai menentukan sahnya atau tidak suatu kahwin atau perceraian, maka diberi kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk membicarakannya. Mahkamah mendapati terdapat tafsiran berkenaan dengan rujuk dalam undang-undang, iaitu sebagaimana diperuntukkan dalam S2 nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Negeri Terengganu 1985 dan memberi tafsir rujuk artinya perkembalian kepada nikah yang asal. Mahkamah juga dapati terdapat peruntukan khusus berkenaan dengan rujuk dalam undang-undang, iaitu sebagaimana diperuntukkan dalam S48 yang nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu 1985. Yakni Seksyen 48, hidup semula sebagai suami isteri atau rujuk. Dan akhirnya atau nama yang dirujuk, nama keterangan Mahkamah Syariah Negeri Terengganu 2001 S17, dan nama Mahkamah Syariah Terengganu 2001 Seksyen 11 kurungan 1B, nama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 1984 Seksyen 51 kurungan 9, nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu 1985 Seksyen 248. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Mustaqim bin Muhammad Rosli, nombor matrik 056478. Saya akan teruskan lagi dengan kes-kes terdahulu yang dirujuk. Dalam kes Siti Hawa binti Muhammad melawan Muhammad Ridwan pada tahun 1990, di mana Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan pengesahan keputusan qadi bahawa satu rujuk adalah sah walaupun isteri tidak bersetuju dengan rujuk itu dan tidak mahu pulang kepada suaminya. Dalam kes itu, rujuk telah dilafazkan di hadapan dua orang saksi dan isteri tidak menyangka rujuk itu, akan tetapi
berkata ia tidak mahu kembali kepada suaminya. Mahkamah Rayuan Syariah di dalam kes itu telah menasihatkan mereka bahawa tindakan yang boleh diambil dalam kes itu ialah merujuk kes itu kepada mahkamah di bawah Seksyen 51/9 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di mana perkara itu boleh dirujukkan kepada jawatan kuasa pendamaian untuk menyelesaikan pertikaian itu. Seterusnya, elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Elemen-elemen kesalahan dalam prosiding dalam kes ini ialah di mana undang-undang dari sudut undang-undang subsection 48/1 Enakmen Undang-Undang Mentadbiran Keluarga Islam Terengganu pada tahun 1985 memperuntukkan talak raj'i diertikan sebagai perceraian talak satu atau talak dua yang tidak diikuti dengan habis iddah, yakni semasa dalam iddah. Pasangan pemohon dan responden pernah bercerai sekali sebelum ini dan dengan perceraian talak satu kali pertama, yakni talak raj'i pada 29 Jun 2011 dan telah disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu. Lebih kurang 2 minggu selepas pemohon melafazkan cerai terhadap responden, pemohon telah pergi ke rumah ibu bapa responden untuk bertemu dengan responden dengan tujuan untuk berbincang berbaik semula, dan pemohon telah melafazkan kata-kata rujuk semula kepada responden, tetapi responden tidak bersetuju dengan rujuk semula dan responden menyatakan bahawa responden masih dalam tempoh berpantang pada ketika itu. Ekoran dari kejadian tersebut, pemohon sendiri telah memfailkan permohonan pengesahan rujuk untuk mendapatkan pengesahan dari mahkamah tentang status lafaz rujuk yang didakwa telah dilafazkan oleh pemohon terhadap responden pada 13 Julai 2011. Seterusnya, elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam. Mengikut undang-undang, bidang kuasa menentukan sah atau tidak suatu perkahwinan atau perceraian atau rujuk adalah diberi kepada Mahkamah Tinggi Syariah sebagai bidang kuasa asalnya dan juga kepada Mahkamah Rendah Syariah. Peruntukan subsection 11/3 Enakmen Mahkamah Rendah Syariah Terengganu 2001 adalah dibaca bersama dengan subsection 12/1 Enakmen yang sama. Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, perbubaran perkahwinan, nusyuz atau pemisahan kehakiman atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan isteri. Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya. Jika amaun atau nilai-nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM100,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, tidak termasuk tuntutan hadanah atau harta sepencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pembentang Muhammad Alif Aiman bin Awi, nombor metrik 056506. Baik, saya akan menyambung tugasan berkaitan dengan kes ini. Antaranya adalah hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Yang ketiga, yang pertama, adakah benar berlaku rujuk sebagaimana dakwaan pemohon? Pemohon telah membuat ikrar di dalam mahkamah bahawa pada 13 Julai 2011, lebih kurang 2 minggu selepas pemohon melafazkan perceraian terhadap responden, pemohon telah pergi ke rumah ibu bapa responden untuk melafaz kata-kata yang berbunyi seperti berikut. Petang ini abang rujuk semula Ija, yakni isterinya lah, tetapi tidak diterima atas alasan dalam keadaan berpantang. Seterusnya itu adalah adakah responden masih dalam tempoh iddah dan apakah lafaz rujuk pemohon terhadap responden tersebut sah mengikut hukum syarak. Yang kedua dan ketiga, pertama adalah talak yang
berlaku ke atas responden pada 29 Jun 2011 itu adalah termasuk di dalam jenis talak raj'i, iaitu talak satu kali. Mahkamah dimaklumkan bahawa responden masih berhid. Yang seterusnya adalah mahkamah dapati ada suatu lafaz rujuk yang perlu diputuskan keesahannya mengikut hukum syarak oleh mahkamah, iaitu lafaz secara sharih yang telah dilafazkan oleh suami tersebut. Seperti peta ini abang rujuk semula Ijah, yang ni isterinya jadi isteri abang semula. Macam sebelum ini, yang mana pada masa suami melafazkan talak tersebut, beliau didapati berada dalam keadaan waras fikirannya dan di hadapan responden dalam keadaan beredah. Dan seterusnya adalah alasan penghakiman. Mahkamah berpuas hati bahawa pemohon semasa melakukan rujuk tersebut pada 13 Julai 2011 adalah seorang yang mempunyai kelayakan, yakni berkahwin, iaitu seorang yang telah balik, berakal. Rujuk yang dibuat itu tanpa paksaan ke atas pemohon, dan pemohon seorang yang tidak murtad. Seterusnya, mahkamah juga berpuas hati bahawa responden isteri tidak pernah mempertikaikan tentang keadaan pemohon tersebut semasa pemohon melakukan rujuk. Seterusnya, rukun rujuk kedua iaitu sirah, wujud dan sempurna dalam kes ini, manakala kasar oleh suami semasa melafazkan lafaz tersebut kepada isteri tidak perlu, kerana lafaz sharih tidak memerlukan niat orang yang melafazkannya. Dan akhir sekali adalah perempuan yang diceraikan itu belum sempurna bilangan talaknya, kerana apabila sempurna bilangan maka dia tidak boleh merujuk, ia akan menjadi talak bain. Dan yang akhir sekali adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka adalah mahkamah sabitkan rujuk yang berlaku itu dan sabit bahawa pemohon dan responden kembali semula sebagai suami isteri yang sah mengikut hukum syarak sebagaimana perkahwinan yang terdahulu bermula dari tarikh rujuk berlaku. Oleh yang demikian, pada hari Rabu 26 Jamadil Awal 1433 Hijrah bersamaan 18 April 2012. Dan juga yang terakhir adalah mahkamah memerintahkan pemohon dan responden hendaklah mendaftarkan rujuk tersebut di pejabat agama daerah yang berkenaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.